Allah, Allah, Allah. Okey. Ya. Christmas secara umumnya kita kenali sebagai bagi istilah mereka menyambut kelahiran Jesus Christ menurut perspektif Kristian. Ya. Ya. Dan ataupun dia disebut sebagai hari Natal. Hari Natal, ya. Sebenarnya Natal. Ya. Cuma saya nak tegur sikit sahabat-sahabat kita. Ya, ada sahabat-sahabat kita, mungkin Datuk pun perasan. Ada sahabat-sahabat kita, dia menjadikan hari Natal, bila orang sebut hari Natal, ada sahabat-sahabat kita, dia jadikan dia sebagai satu gurauan. Dia kata, oh, hari gatal. Bukan. Kan, mungkin Datuk pun pernah dengar kan, dia kata Natal. Oh, hari gatal. Bukan. Jangan tukar nama perayaan agama orang lain, walaupun kita tak meraihkan, tetapi jangan sesekali kita tukar. Ya. Respect are being earned. Kita tak boleh demand. Jadi kita respect orang, kita tak sambut tapi kita respect hak mereka untuk menyambut apa yang mereka nak sambut. Lakum dinukum waliyadin di situ. Ya. Natal sebenarnya ramai orang ingat dalam bahasa Melayu ke ni? Kan? Cari-cari dalam Dewan Bahasa dan Pustaka tak ada pula. Sebenarnya Natal ni dalam bahasa Latin. Dan Natal ini bermaksud lahir. Jadi hari Natal, hari lahir. Hari lahir siapa? Bila hari Natal, mereka menjuruskan ini kepada hari Natal Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, menurut pandangan mereka. Ya. Dan perayaan ini kerap kali sebab saya dilahirkan dalam keluarga belum Muslim, tidak Muslim, dan alhamdulillah dah 15 tahun Islam. Maka kita pun tahu bahawa dia seringkali disinonimkan dengan perhiasan seperti pokok-pokok Christmas, Santa Claus, rusa terbang, hadiah, salji dan bermacam lagi. Cuma kita tak akan bahaskan tentang Santa Claus dan sebagainya. Kita cuma nak sebut tentang mungkin tentang asal-usul Christmas dan sebagainya. Pandangan, dari sisi pandangan sarjana Kristian sendiri. Sebab ada kalanya kita boleh bercakap dari segi sudut pandangan kita, ya, apa yang kita faham berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, tetapi untuk lebih berlaku adil juga kepada sahabat kita, kita bahaskan juga dari segi sarjana secara akademik kajian mereka. Kalau kita lihat dalam Bible sebenarnya kisah kelahiran Jesus, ya, Jesus. Saya sebut Jesus di sini sebenarnya saya nak sinonimkan juga dengan Nabi Isa sebab kita meyakini Jesus adalah Nabi Isa dan Nabi Isa itu adalah Jesus. Walaupun dalam Quran disebut Isa, tetapi Nabi Isa itu dalam bahasa Arab. Nama asal Jesus, ya, Nabi Isa, dia bukan dalam bahasa Arab sebab dia bukan orang Arab. Nama asal dia adalah Yeshua. Yahweh, ya. Jadi itu adalah nama dia. Jadi tetapi Jesus itu datang selepas daripada Messiah, kemudian bahasa Greek, kemudian jadi Christos, jadi Latin, daripada Christos itu kemudian dijadikan nama Jesus. Ya, Jesus. Jadi kisah kelahiran Jesus ini disebut dalam buku Luke, ya, bab nombor 2 ayat 6 hingga 8 yang menceritakan tentang malam kelahiran Jesus terdapat pengembala mengembalai biri-birinya. Cuma apabila kita rujuk teks di dalam Bible, dia juga sendiri menimbulkan beberapa persoalan terhadap sarjana Kristian sendiri. Ya, di mana persoalan yang ditanya oleh sarjana Kristian, mereka sendiri bertanya tentang okey, Jesus waktu lahir dia ada pengembala yang mengembalai biri-birinya. Dan dikatakan dia lahir pada 25 Disember. Kenapa 25 Disember? Dan kerana bagi sarjana Kristian, pada waktu itu, kalau ikut Disember, ianya adalah musim sejuk. Winter time. Winter time. Dan kalau kita tengok winter time, bagi sarjana Kristian, bukan kita kata, bagi sarjana Kristian, ianya seperti adalah sangat mustahil untuk ada pengembala kambing pada waktu malam di musim sejuk. Jangan tambah lebih sejuk lah sebab malam kan? Ya, betul. Jadi jikalau merujuk kepada Bible, situasi itu sebenarnya pada waktu kelahiran Jesus, peace be upon him, ianya sesuai dengan musim kemarau yang di mana terdapat pengembala menjaga biri-birinya. Sebab itu mereka biri-biri dengan pengembala itu boleh keluar pada waktu malam. Ya. Jadi apakah kita kutip ulasan daripada sarjana Kristian untuk lebih adil, ya, sarjana Kristian. Di mana seorang tokoh Kristian Amerika Syarikat yang bernama David
Peck di dalam bukunya The True Origins of Christmas ada menyatakan di mana beliau berkata Christmas bukanlah satu perayaan bagi gereja pada agama Kristian. Perayaan pagan sekitar bulan Januari mempengaruhi Christmas. Dia kata, bukan saya kata. Siapa kata? David Peck. Dalam bukunya The True Origin of Christmas. Okay? Dan dia kata, David Peck kata, hampir kesemua aspek Christmas berakar dari kepercayaan Roman. Perayaan Christmas ditanda sebagai 25 Disember datang dari abad kedua. 2 abad selepas kelahiran Jesus. Okay? Kalau dalam bahasa mudanya kita kata Maulid Isa. Maulid Isa, kelahirannya. Yeah. Dan David Peck kata dijangka perayaan pertama Christmas adalah hasil pengaruh perayaan Roman Saturnalia dari paganism. Sekali lagi, sahabat-sahabat, saya harap tenang. Yang Muslim tolong tenang. Jangan ambil ayat ini bulat-bulat tetapi juga teliti. Andai kata saya tersilap kata, betulkan saya juga. Ya, saya quote siapa yang kata dan dalam buku apa yang dia kata. Dan beliau ada menyatakan bahawa setiap kepercayaan yang terpalit pada perayaan Christmas berasal dari adat Rom dan agamanya. Ia adalah amalan Saturnalia dan Brumalia yang merupakan perayaan musim sejuk oleh orang Rom yang diraikan sehari sebelum 25 Disember. Jadi untuk kita faham sebenarnya sahabat-sahabat kronologi ini, kita kena tahu pada zaman hayat kehidupan Jesus, kerajaan Rom tidak menganut ajaran yang dikatakan dibawa oleh Jesus. Dia tak anut. Okay? Malah mereka menentang dengan termakan hasutan daripada para pendeta-pendeta Yahudi yang mendesak kerajaan Rom supaya menghukum Jesus. Malah pengikut-pengikut Jesus juga diperangi oleh tentera-tentera Rom. Sebab itu kita quote lagi, Ustaz, Dato', seorang lagi sarjana Kristian yang bernama Graydon Snyder dalam bukunya Ante Pacem, Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine. Beliau mengatakan pada zaman itu, masyarakat Rom beragama dengan paganism, mereka menyembah dewa-dewi yang pelbagai. Dan pada zaman itu juga terdapat seorang raja yang bernama Antoninus Pius, di mana dia menyembah matahari dan mengangkat dewa Sol Invictus sebagai dewa matahari yang diangkat pada zamannya. Dan pada waktu itu, menurut Graydon Snyder, dia kata, memang telah sedia ada perayaan menyambut hari kelahiran dewa Sol Invictus pada 25 Disember. Mereka namakan perayaan itu sebagai Natalis Solis Invictus. Jadi, ini sebenarnya apa yang disebut oleh para sarjana Kristen. Sudah tentu, Datuk, di belakang saya ini juga ada buku-buku rujukan tentang asal-usul, tentang agama dunia dan sebagainya. Jadi kita nak berlaku adil, saya tak quote pun kata-kata sarjana Islam. Sebab kalau kata sarjana Islam, kita tak pasti. Bila? Sebab itu, kalau kita lihat Ortodoks, Kristen Ortodoks di Mesir, mereka tak meraihkan Christmas pada 25. Betul tak, Datuk? Betul. Mereka meraihkan pada 6 Januari. Kenapa terdapat perbezaan di situ kan? Macam kita, kalau sebagai Muslim kita ambil perspektif Islam pula sekarang. Kalau kita raya Aidilfitri, biasanya sama je. Melainkan yang kita kata yang jangan sesak-sesak lah. Dia bawa raya lain pula. Dia bawa raya lain pula. Tapi biasanya kita mungkin dipisahkan dengan perbezaan masa. Kita dengan Saudi 5 jam. Betul. Kita dengan negara lain, kita dengan Indonesia, waktu sama. Cuma mungkin waktu subuh kita berbeza. Itu antara perspektif beberapa sarjana, tetapi kita jangan juga nafikan, mungkin ada pandangan sarjana Kristian yang lain yang tetap berkeras mengatakan Jesus dilahirkan 25 Disember, tetapi sahabat-sahabat, itu urusan agama mereka, perbahasan sesama mereka, kita tak perlu masuk campur. Sebab kita sebagai Muslim tak ada kena-mengena dengan hari Christmas pun.